Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hanifi Iswan. Hari ini hari Selasa 10 Mei 2022, 9 Syawal 1443 Hijrah. Kita kembali bertemu dan pastinya kita mengharapkan agar semua berada dalam keadaan yang baik. Rutin harian pun dah kembali kepada normal lah sedia kala. Ramai jugalah saya tengok dah mula berperang di atas jalan raya kembalilah di sekitar Lembah Kelang ini. Fitri, macam mana okey? Saya memang tahun ini paling banyak memandulah ke Perak, KL, Kelantan semua dan juga tempuh pelbagai rintangan sama macam orang lain. Tapi saya tengok tak ada yang komplain sangat sebab ini jarang-jarang kita temui kan. 2 tahun tak beraya macam ni, kita ada yang saya tengok raya seraya raya-raya. Dan juga ancaman paling saya rasa risau sekali, ancaman kepada perut lah. Sebab orang sini menjamu, orang sini open house, orang sini, betul tak? Betul, tapi kita raikan lah. Raikan lah kan. Selepas 2 tahun ni sekarang dah boleh berkunjung kembali. Bila orang jemput makan tu kita makan lah, tapi sentiasa berpada. Sekarang pun dah mula berpuasa 6 kan. Jadi kena pandai-pandai susun jadual. Betul, susun jadual. Kalau anda tak susun jadual, nanti memang sepanjang-panjang hari akan ada rumah terbuka. Dan kita risau sekali, dah habis raya nanti ada lagi. Sebab tak sempat untuk memenuhi tarikh ni. Di samping banyaknya majlis perkahwinan, orang buat akikah, ambil kesempatan lah untuk kembali bermajlis. Sebab sebelum ni memang kita macam rasa jauh kan. Betul. Kali ni lega dapat kita bersalam, dapat peluk-peluk semua. Jangan lupa pada masa sama kita sentiasa ada dulu macam dalam poket ni, dalam beg ni tak ada macam ujian kediri tau. Kit kediri ni kali ni memang kena ada. Dah ada sendiri dan juga dah tahu lah tanggungjawab masing-masing, dan itu yang kerap kita dendangkanlah begitu kepada semua orang kan, untuk sentiasa menjaga kesihatan diri. Sebab sekarang memang betul lah kita jaga diri kita sendiri, tapi dalam masa sama kita dah sedikit bebas lah dalam era endemik pada ketika ini. Okey, banyak perkongsian menarik. Ya, antara lain memang kita tengok bahawa ini penyampai bertiga-tiga. Ya, disamun. Kemudian bila dia berusaha untuk selamatkan harta dia, diseret. Saya tanya dia dengan dia, tak trauma ke kita macam dia hero? Nanti kita tanya dengan dia sendiri macam mana pengalaman yang menjadi tular di laman sosial, bagaimana mujurlah ada individu yang merakam dan lebih memudahkan lagi kerja. Individu itu adalah individu yang popular dan mudah untuk kita dapat maklumat individu yang menjadi suspek pada kes ini. Kita tanyakan berkenaan dengan hari kejadian dan bersama tentang perkembangan pada ketika ini. Dan cerita mengenai perkembangan, kita nak bawakan kepada anda ini juga perkembangan sekarang ini, di mana atlet Malaysia yang semua sedia maklum sedang berjuang di Hanoi untuk Sukan SEA 2022, dan kita sedang berada di kedudukan teratas lah. Selepas 4 pingat emas dipertandingkan setakat semalam, kita sapu bersih ke-4-4-nya dalam acara terjun. Dan saya teringat Vietnam 2003, masa tu banyak acara yang pelik-pelik kan, renang bersirip semua. Dengan adanya pengurangan banyak acara, anda rasa boleh tak kita dapat top 3? Agak sukar sebenarnya sebab Thailand belum lagi naik ke atas. Belum acara-acara yang mereka favourite kan? Betul. Dan ini baru satu acara yang menawarkan pingat. Belum lagi acara-acara lain. Tapi memang target ataupun sasaran kita adalah top 5 pada ketika inilah. Kan ketika Vietnam terdahulu, saya ingat kita melahirkan Nazmizan kan? Ya, betul. Hari ini siapa bintang ni jangka menjadi bintang bersinar lah dalam... Antaranya adalah acara terjun ni sendirilah. Terjun memang kita ada Olimpian yang ramai dan memang ianya dibuka sangat awal, dan memang semuanya pada ketika ini sedang menepati sasaran. Selain daripada itu, kita juga menjangkakan akan ada kejutan lah dalam acara bola sepak. Saya tengok laporan di Berita Utama menyebut bahawa Malaysia dijangka kekal menjadi antara jago lah dalam sepak Sukan SEA. Dan saya pun tak sabar untuk melihat mungkin ada ratu pecut yang akan dilahirkan, ada raja pecut dilahirkan daripada komponen Malaysia. Dan ramai sebab acara pecut kita pun masih ramai yang muda-muda lagi pada ketika ini dan boleh buat kejutan. Okey, ini sedikitlah berkaitan dengan acara terjun ke-4-4 acara yang ditandingkan. Memang dah tepati ramalan. Kita mengharapkan agar selepas 4 emas ini boleh bakar semangat ramai lagi atlet yang akan turun bersaing mengikut giliran masing-masing. Sampai kita bicara tentang Sukan SEA, kita juga nanti nak bersama dengan penyanyi hebat Alwar Zain, yang mana itulah setiap individu akan melalui fasa transisi kehidupan. Mungkin bila sampai certain umur tu bukan lagi masa untuk dia buat bidang dia minat, bidang yang mungkin memberi kembali kepada masyarakat. Dan masuk Alwar Zain yang sampai ke Syria. Dia menyantuni pelarian Syria di sana pada bulan Ramadan yang lalu, dan kita nak bersama dengan beliau untuk berkongsi berkenaan dengan pengalamannya nanti. Sekalian eksklusif akan dikongsikan di Malaysia hari ini. Dan kita juga nanti nak bersama dengan seorang komposer yang amat saya kagumi. Nanti saya tanya Hanif lah, Hanif kena Google. Nama sebenar S. Atan. Okey. Saya dah sedia maklum ni. Nanti kita akan kongsikan. Sebab anda kata ianya memang satu
bakat besar yang hebat lah dalam penciptaan lagu ni. Sangat hebat. Lagu-lagu tradisional seperti Datuk Siti Nurhaliza, Nur Aniza Idris, Datuk Sharifah Aini, ramai lagi lah. Lagu DJ Dave semua tu memang jadi gubahan hebat Atan. Dan kita tanyakan rahsianya jugalah berkenaan dengan setiap kali raya je bagaimanalah mendengarkan lagu yang digubah, yang dicipta ini menjadi siulan ramai sekali setiap kali hari raya sampai digelar evergreen lah untuk hari raya kan Malar Segar pada hari raya. Okey. Untuk perkongsiannya, kita nak teruskan perkongsian sekarang ini berkaitan dengan satu kejadian daripada penyampai berita TV3 yang dilaporkan memang mengalami satu trauma juga, tapi dalam masa yang sama ianya menjadi perhatian orang ramai kerana aksinya untuk berusaha juga menyelamatkan barang peribadi yang sedang dicurikan. Dan kita juga nak menjawablah mungkin tuduhan daripada netizen kata kenapa rakam, kenapa tak bantu. Kita juga kena tahu situasi, tak boleh macam semua itu membantu kan. Baik, kita langsung nak bersama, saya tanya dia, adakah anda trauma ke? Dia cerita tak kan? Tengok adakah ada wajah trauma pada Khairul Rizwan Azizan? Ya, saya. Assalamualaikum. Selamat datanglah ke Malaysia. Okey, macam mana sebenarnya apa yang berlaku kalau nak dikongsikan secara langsung bersama kami? Boleh. Ini wajah dia sebenar. Okey, inilah wajah masanya. Sebenarnya kejadiannya berlaku hari Rabu Selepas pulang kerja baru balik live di LLM. So on the way saya parking sekejap lah kat depan di sebuah 7E. On the way nak balik ke rumah di Damansara Perdana. So nak jadikan cerita, rasa tak diekori? Tak, saya parking kereta depan dia. Depan kereta dia. And then waktu tu mungkin sebab saya letak wallet saya punya dalam bag. So dia nampak kot saya tengah cari wallet semua tu. Dia mungkin dah tengok daripada belakang. And then nak dijadikan cerita juga, mungkin sebab saya keluar, dia memang dekat luar dan dia tengah smoking. And then saya nampaklah muka dia, so saya cam. So saya masuk 7E, kebetulan pula 7E itu tutup. So tutup, so saya keluar, so nampak, kira maksudnya rezeki saya jugalah sebab kalau 7E buka, mungkin saya spend time dalam 7E lama sikit lah. So saya keluar, saya nampak dia berdiri tepi kereta saya. Nak dijadikan cerita, macam tengah tengok teater sebab waktu itu saya nampak kereta saya dipecahkan. And then so bila kereta saya dipecahkan, saya macam saya berjerit lah dekat dia kan. So dia ambil beg saya and then dia lari ke kereta dia. And then saya follow lah dia. Saya follow dia sebab kita dalam keadaan yang agak terkejut. So macam di luar kewarasan sikit lah. So saya follow dia and then saya bertindak adalah saya tumbuk dia sikit muka dia. Suspek geram. Kita geram je masa. Tak pakai. Tak pakai, saya yang pakai. So nak jaga cerita, so saya follow dia, saya ikut kereta sikit, tu yang nampak macam video saya sedang diseret oleh kereta dia. Itu dia. Anda berpaut pada pintu atau macam mana? Macam mana? Berpaut pada pintu. Ya, saya tak ada berpaut, macam saya tarik muka dia, tarik baju dia and then macam tu. Sebab tu kalau tengok video tu saya diseret tak lama sebab saya tahu beg saya telah dicampak keluar. Dia tak ambil beg saya. And then itulah. Tak ada mungkin suspek tak bersama dengan senjata Oh tidak. Itu saya fikir balik sebab on the way saya nak pergi ke balai polis tu macam saya terfikir balik lah. Kalau kata dia bersama dengan barang-barang yang macam tu, mungkin saya juga. Mungkin yelah sebab kita terkejut kan. Adrenalin kita tengah bercanak tu kan. Dia berlaku depan mata. Okey, sebenarnya ianya dirakam oleh Jana Nik. Memang lebih memudahkan yang jadi tular untuk mendapatkan maklumat yang ni. Dan kita nak bersama dengan Nurul Jana Nik yang nak berkongsi macam mana secara kebetulan yang bermakna Jana berada di lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dia wajah antara penyumbang ataupun penyelamat jugalah yang memberikan banyak info. Jana, ramai yang tak sangka Jana berada kebetulan di lokasi itu. Mungkin dapat diceritakan detik-detik ketika Jana dapat kembali melihat melalui rakaman di papan pemuka. Silakan. Ya, dia agak pelik kan. Jana ni merakam pembaca berita kat situ. Biasanya terbalik kan? Itulah dia. Terbalik situasi tu. Okey, saya baru balik daripada gym kebetulan. Lepas tu daripada jauh kita nampak kenapa ni seret dekat tengah jalan kan. Kita macam nampak kat situasi tu sangat bahaya tau sebab dia diseret. Takut nasib baik Cik Khairul dia lepaskan juga. Kalau dia tarik sampai ke depan tu bahayalah. Boleh macam saya cakap lah, boleh sampai membawa maut lah kan.
Itu kerisauan kita, and kita nak masuk campur kita takut juga sebab kita tak tahu situasi tu daripada awal. Saya datang dia dah diseret kan. So kita takut kalau bergaduh ke dengan girlfriend ke apa ke kan. Boleh jadi juga kan gaya-gaya. Saya keluarkan phone saya sebab kita yang paling penting kita nak dapatkan plate number ketika itu. So keluarkan phone tapi saya tak tekan record. So Cik Khairul dah habis tu, lepas dia dah kutip bag dia tu, dia hantar kat saya. Lepas tu saya cakap kat dia, saya ada record tapi tak tekan. Macam nak sebab kita bukan reporter kan, so kita lambat lah, tak sempat nak tekan tu. Saya record tapi tak sempat nak ni. Lepas tu Cik Khairul tanya, ada video tu tak? Saya cakap saya tak ada video tu, video selepas tu ada sebab lepas tu saya tekan. Masa kereta tu ada saya tak sempat tekan. Lepas tu dah balik dekat parking tu baru saya fikir, saya ada dashcam lah. First time dalam hidup saya selama saya pakai kereta ni yang ada dashcam, baru sekarang saya rasa dashcam ni sebenarnya berbaloi lah, memang sangat-sangat berguna kan. So saya rasa satu keperluan lah sebenarnya dashcam ni untuk zaman sekarang kan, supaya senang kita nak membantu lah, saling membantu kan. Kalau kita cakap dari segi saksi mulut je, orang mungkin tak percaya kan. Jana, sesuatu daripada Khairul untuk anda? Jana, actually ramai yang tanya kenapa Jana tak bantu. Actually saya macam yelah Jana, kita waktu tu terkejut Jana kan. So saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih kepada Jana lah sebab video Jana itu sendiri banyak membantulah, bukti lah kan. Sebab Jana, you sebenarnya record tau video yang you ada airdrop tu. So ada record Yes, and then ada you sebut plate number kereta tu. And the video itulah yang menjadi saksi kepada pihak polis jadikan siasatan. And on the spot waktu tu sebenarnya pihap polis dapat kena pastilah dua suspek ni lah itu di mana. Actually seorang je waktu tu. Yang saya rasa perempuan tu mungkin adik kepada beliau yang mungkin singgah rumah macam tu kan. Jadi macam ni, ramai yang mempertikaikan, taklah mostly, bukanlah semua tapi ada setengah yang mempertikaikan macam kenapa saya tak tolong, kenapa saya tak pergi blok sebab jalan tu dia orang cakap one way, depan tu hujung tu dia tak boleh jalan, nak dia kena patah balik. So dia orang tanya saya kenapa saya tak pergi jalan sebelah untuk tahan kereta tu. Kalau dalam keadaan tu, kalau orang tu boleh seret Cik Khairul macam tu, kalau saya kat situ dia takkan nak berhenti, mesti dia langgar aku. Dia bimbang ada senjata ke apa kan? Yelah kan. Tidak agresif. Kita fikir dalam keadaan tu sebab saya bukan dalam situasi tu. Saya sebagai orang ketiga yang melihat situasi tu, saya masih boleh berfikir dalam keadaan tu macam kan bahaya ke kan. So kita pun macam tertanya apa sebenarnya situasi yang sebenar. So apa yang saya boleh buat ketika tu adalah merakam. Bukannya macam diorang selalu cakap macam kalau netizen yang rakam, orang akan cakap macam ni semua nak viralkan je kerja dulu, bukannya nak tolong. So dalam situasi tu kalau kata Cik Khairul accident ke, saya akan turun dan tolonglah, bukannya record dulu kan. Bila situasi melibatkan penjenayah ni, kita nak dapatkan bahan bukti dan keselamatan saya pun bahaya juga. Itu yang lebih utama kan. Betul. Tapi keberadaan awak pun sebenarnya dah banyak membantu di sana. Khairul. Sekarang pun masih lagi dalam siasatan. Apa pengajaran lah yang mungkin boleh awak kongsikan? Sebenarnya banyak pengajaran. Salah saya mengaku saya ada salah sendiri jugalah. Sebab mungkin beg itu sebenarnya saya tidak letakkan di atas kerusi depan. Saya masukkan bawah sikit. Tapi bila mungkin sebab tinta pun tak berapa nak gelap. So saya rasa mungkin disebabkan itu mereka ambil peluang. Saya akan nampak terus grab. Yalah, peluang. So lepas ni kena berhati-hatilah. Saya sebenarnya kes itu ramai yang cakap ada teaser drama. Jana teaser drama, gaduh dengan girlfriend, kereta kena tarik 3 bulan tak bayar. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan dan terima kasih juga kepada pihak polis kerana mempermudahkan dan cepat sebenarnya kes ini. Dan awak terus bekerja lepas tu esok terus kerja. Itu dia. Saya teringat Lieutenant Zana nampaklah awal cantik kat situ kan. Ramai kata macam tu. Apa terima kasih untuk Jana yang diberi rezeki untuk bertindak. Mungkin ini juga ilmu persiapan juga untuk kita semua Jana. Tentang kepentingan kamera papan bermuka dan sebagainya. Betul. Apapun Cik Khairul, saya minta maaf kalau ada apa-apa yang macam tak cukup membantu ke. Banyak sangat lah Jana. Posting saya buat orang komen yang bukan betul. Ada orang cakap kena tarik kereta lah. Tak apa, terima kasih juga Jana sebab banyak membantu dan ada suara-suara nakal. Tu saya pun minta maaf juga kepada Jana kalau kata
ada yang kata-kata kesat kepada Jana tu, saya minta maaf lah. Ya. Tak apa. Harapkan Syawal ini memberikan itulah daripada ni serta dipermudahkan dan kita beroleh manfaat daripada apa yang berlaku ini. Terima kasih untuk Jana Nik, semoga terus bersinar. Okey, selamat hari raya. Selamat Raya, Jana. Okey, itu dia. Mungkin Carol lepas ni nak buat single ke? Untuk Jangan tanya soalan. Carol, apa pun kita doakan agar semua kita nak bagi dia happy sebab dia ya. memang dia setengah ada cedera, tak ada trauma tak kita. Ada sikit lah, tapi masa lagi bekerja tu kira okey lah. Kan, tapi semuanya dah dipermudahkan insya-Allah ya. Okey, ini menjadi satu pengalaman yang tersendiri jugalah, semua orang tak pernah lalui ini juga. Okey, Carol, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Hari ini ada baca berita ke? Oh, hari ni tidak. Hari ni off day. Half day datang ke MSI. Datang je lah. Terima kasih banyak. Special untuk MSI. Itu dia. Apa katanya nanti Macam mana tu? tak apa nanti. Ya. Okey, kita berteriak seketika. later. Ini kalau dibiarkan ni makin panjang. Selepas ni Anwar Zain akan bersama dengan kita. Okey. Ya, kembali di Malaysia. Okey, Petri, okey? Okey. Silakan. Kita nak bersama dengan bintang ni memang memiliki serangkaian lagu yang hebat. Sebut je lagu dia memang memukau, vokal yang mantap. Kalau konsert tu semua orang teruja untuk menyaksikan figura Anwar Zain. Tapi kali ini memilih, nampaknya Anwar Zain makin tengok macam dia relax, tenang. Betul. Dan fokus apa yang memberi manfaat kepada masyarakat. Termasuk kita tengok pun memang akan bertenang-tenang sajalah Anwar Zain ini, dan ini satu macam Petri cakaplah, transisi perubahan, nak melihat kepada satu yang berbeza pula, mencari ketenangan kan apabila Anwar Zain menyantuni pelarian Syria. Kita nak tanyakan pengalamannya, jadi kita nak perkenalkan bersama dengan kita secara panggilan video, siapa lagi kalau bukan Anwar Zain sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif dan juga Fitri, apa khabar? Selamat Raya. Maaf saya tak dia. Selamat Raya. Sebab Anwar Zain antara ikon bagi lagu raya. Kan. Dari kecil tu. Okey. Baik, ramai peminat yang kagum melihat transisi yang dibawa oleh Anwar Zain. Kalau dulu mungkin kita jarang dapat berita sebab Anwar Zain ni sangat eksklusif. Jadi bila Anwar Zain terlibat dengan kemanusiaan ni, dia nampak macam satu kebahagiaan baru untuk Anwar sendiri dan juga untuk masyarakat lah, bersama dengan NGO sampai ke Syria. Macam mana boleh timbul keinginan untuk bersama dengan misi kemanusiaan ni, Anwar Zain? Sebenarnya dia offer tu kita dapat secara tiba-tiba ya daripada pihak Syria Care. Sebenarnya sebelum itu kita sepatutnya ada satu projek untuk membantu mereka juga collect donation. Lepas tu tak jadi, tapi tiba-tiba pihak mereka call manager dan tanya interested tak nak menyantuni pelarian-pelarian Syria yang berada di Lebanon. So tanpa fikir panjang, tanpa buat background check untuk company tu, kami pun terus macam spontan terus accept kerana bagi saya dan juga pihak tim saya, kami merasakan bahawa adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan untuk membantu saudara mara kita yang dalam kesusahan. Alhamdulillah Allah gerakkan hati untuk ke sana menyantuni mereka, dan sampai hari ini rasa sangat-sangat bersyukur kerana antara manusia terpilih untuk membantu saudara mara kita di Tanah Syam. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Experience tak tahu nak cakap, bercampur baur, bahagia, gembira, tenang, sedih, menjadi semangat kita lebih kuat, dan juga orang kata satu eye opener lah untuk saya tentang kehidupan ini dan tentang kita harus menyantuni mereka-mereka kita sayangi dan di orang yang di sekeliling kita, juga komuniti kita, dan menjadi begitu-begitu positif terhadap diri sendiri dan juga keliling kita, dan juga sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada untuk dapat keridhaan Allah. Itu sebenarnya satu insya-Allah. Baik, kalau sebut tentang pergi ke pelbagai penjuru dunia sebagai bekas pramugara, Anwar Zain terbang ke banyak tempat kan? Tapi destinasi ini mungkin ada destinasi yang rasa macam jiwa tertinggal di pelarian tu. Mungkin dah tengok anak-anak kecil yang mungkin kelaparan, ataupun mereka ni yang dalam situasi yang betul-betul memerlukan kepada pendidikan. Macam mana, adakah mungkin perasaan seperti campur baur untuk tinggalkan kemah pelarian itu? Sangat terasa. Mula kita sampai di sana tu, ada lagi 1 minggu untuk kita bersama dengan saudara. Tapi itu macam setiap hari kita keluar berjumpa dengan mereka, kita menyalurkan sumbangan kepada mereka. Tapi hari itu berasa sangat deras dan pantas, dan bila hari nak pulang tu rasa macam Masya Allah cepatnya.
tak puas lagi untuk berjumpa mereka, tak puas lagi untuk berborak-borak ke ataupun bertanya pengalaman ya. Rasanya masya-Allah, sampai hari ini terasa macam sangat-sangat tak cukup waktu bersama mereka tu kan. So insya-Allah kami akan ke sana lagi dengan izin Allah dan bagi saya hidup tu tidak sama selepas kita ke sana bertemu dengan saudara mara kita. Kerana kita nampak di sana hanyalah kebanyakan, bila saya kata majority of times, semuanya positif. Walaupun mereka tu dalam kesusahan, tidak ada cukup makanan, mereka tetap menyantuni kita di rumah mereka, jemput datang rumah, jemput buka puasa. Kita tahu mereka tidak ada apa, tapi mereka itu ukhuwahnya sangat-sangat kuat dan mereka sangat appreciate dan respect visitor yang datang ke tempat mereka dan ke rumah mereka. Tu yang saya rasa macam Masya Allah, kita di sini ni hidup senang, boleh kata hidup senang lenang, makan pakai semua ada, negara sangat-sangat aman. Ini adalah benda yang untuk membuka mata kita untuk bukan kita tidak bersyukur, tapi kita lebih mendalami kesyukuran itu dan juga sentiasa positif tentang kehidupan kita dan orang sekeliling kita. Sentiasa menonton segala macam kadang-kadang kita sana tu ada yang jadi cacat kerana tak ada kaki, tapi mereka tetap positif. Dan saya tanya kepada kawan saya yang boleh harap boleh tak tanya kepada tuan itu, bagaimanakah dia begitu strong dan tak ada kaki tu. Saya tengok video dia masa kaki tu nak diproses, nak dipotong semua, mulut dia tak berhenti sebut Allah. Jadi saya tanya dia, apakah yang menyebabkan dia kuat sampai hari ini, sampai anak dia 3 orang boleh belajar universiti bahagian syariah, dan 3 lagi belajar bahagian agama ni kan, dihantar ke universiti. Dia hanya menjual minyak wangi, tetapi duit rezeki itu kerana dia selalu ikhlas dan juga sentiasa bersyukur dan sentiasa redha. Allah izin depan dia menjadi begitu tenang dan kuat. Dan saya tanya bagaimana dia boleh kuat begitu, katanya adalah jihad. Masya Allah. Kita rasa nak berlinang air mata kan, tapi tengok anak-anak kecil berlinang air mata, tengok anak-anak yang OKU tu pun kita berlinang air. Cerita mereka sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat berat untuk kita dengar dan telan, tetapi saya di situ dan tim saya, kita kuatkan semangat untuk tidak. Mereka itu bila menyambut kita, mereka sangat-sangat ceria, sangat-sangat terima kasih dan sangat-sangat bahagia bila jumpa kita kan. Dan saya tahu air mata saya itu supaya kita juga dapat senyum, jumpa tenang, gelak ketawa, apa yang boleh membahagikan mereka kan, nyanyi ke gurau-gurau sama mereka. Jadi itu ada salah satu benda yang menyebabkan mereka insya-Allah dapat ada harapan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka sehari-hari ya. Kerana di situ sangat susah untuk mereka untuk bekerja, tidak boleh bekerja. Kebanyakan tidak boleh bekerja kerana status pelarian, dan mereka hanya boleh keluar dari beberapa kilometer radius daripada kawasan camp mereka. Jadi susah untuk mereka cari rezeki untuk makan. Dan bagi saya yang sangat menyedihkan tu, memang kita tengok anak-anak kecil bila dapat makan, kadang-kadang tu hanya berselipar saja, tidak ada kasut. Dan yang sedih tu, yang saya risau, winter is coming in few months. Tidak ada baju sejuk, tidak ada stokin, tidak ada kasut yang boleh orang kata melindungi mereka daripada cuaca yang sangat sejuk. Di sana musim winter tu adalah -10. Baik. Bayangkan, Masya Allah, saya kata macam mana ni, jika saya ada super power, saya tunjuk gitu kan, semua orang boleh makan, semua orang pakai. Saya rasa sampai saya rasa kalau aku jadi Superman ke, aku jadi ada orang ada main ke, tunjuk sana ada kasut, tunjuk orang ni ada makan, sampai kita terasa begitu. Kerana keadaan itu, bila kita memahami, kita rasa berat hati, ya Allah, macam mana aku nak bantu, macam mana aku nak tolong. So kita bagi saya, kita sebagai manusia ni, saya bersyukur alhamdulillah kerana menjadi rakyat Malaysia begitu prihatin. Kita banyak membantu rakyat kita dalam kesusahan during pandemik, masa banjir, ya Allah, Malaysia sangat baik hati dan sangat-sangat kurang membantu komuniti dan keliling. Dan saya mohon jika ada ekstra, bantulah saudara-saudara kita yang dalam kesusahan di seluruh dunia ni. Mohon bantu. Betul. Kita percaya ini Ramadan dan juga Syawal yang sangat berbeza lah Anwar Zain. Mungkin sedikitlah bulan Syawal ini, bagaimana sebenarnya pengertiannya dan ucapan Hari Raya juga daripada Anwar Zain, silakan. Untuk selepas pulang daripada sana kan, pengertiannya yang saya rasa, hidup kita harus bersyukur.
kita harus reda dengan kehidupan kita ya, dan be positive, always be positive untuk diri kita, untuk orang di sekeliling kita, dan banyakkanlah membantu remar orang dekat. Siapa saja bukan betul, kita terus menjadi manusia yang lebih. Ini bukan untuk diri sendiri, tapi kita ini tugas kita untuk orang sekeliling kita. So bagi saya membantu penting terhadap komuniti kita, dan saya ucap terima kasih kepada mereka yang sangat-sangat murah untuk membantu. Dan anda ingin membantu, anda bolehlah ke laman Facebook dan juga Instagram Anwar-Zain Network dan juga Anwar-Zain Cyberty. Di situ ada butir-butir maklumat. Dan juga untuk Syawal ini memang Syawal berbeza bagi saya. 2 tahun sebelum ni kita tidak berayakan Fitri dengan so tahun ni tiba-tiba ramai saudara mara dan sahabat anda serbu di rumah, dan sangat-sangat seronok, sangat-sangat bahagia kerana dapat berjumpa dengan saudara mara, rakan-rakan yang kita tak jumpa lama. Dan saya nak ucap jutaan terima kasih kepada seluruh peminat-peminat saya, semua peminat-peminat saya yang sentiasa menyokong saya dan selalu wish selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin, dan juga saya mendoakan yang terbaik untuk diri saya, dan saya doakan yang baik saja untuk semua peminat saya. Dan semoga berbahagia di Hari Raya ini, dan terima kasih kepada pihak MHI pada pagi ini kerana menjemput saya, dan kepada Fitri dan Hanif, thank you so much, dan kepada Syria Care, terima kasih atas pengalaman yang begitu berharga. Baik, itu dia perkongsian dari jiwa yang kelas Anwar-Zain yang memang terasakan getaran dan juga kehebatan pengalaman yang cukup berharga berada di bumi yang mendapatkan pelarian Syria. Lelaki inilah yang berkongsi dengan kita. Terima kasih Anwar-Zain. Selamat Raya. Dan terima kasih Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi teman terulunglah untuk mereka di sana. Okey, itu dia pengalaman berbeza transisi kehidupan. Okey, itu daripada Anwar-Zain. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak berbicara berkenaan dengan topik ni, iaitu Ops Selamat. Mengapa kadar kemalangan maut semakin meningkat? Masih di Malaysia, dan kita kali ini nak fokus pada satu perkara yang penting. Sebab kita pun insya-Allah akan melalui zaman-zaman yang kita boleh beraya, boleh gerak ke kemari. Kita bimbang kalau berlakunya kemalangan maut. Yang mana menunjukkan peningkatan yang saya rasa agak kritikal untuk kita renungkan kembali di mana ruang dapat kita perbaiki untuk keselamatan bersama. Okey, Ops Selamat pada kali ini mencatatkan 135 kemalangan maut dengan 141 kes kematian direkodkan di seluruh negara dalam tempoh 8 hari, dan ini dilaporkan meningkat daripada 2019 ketika sebelum era pandemik itu bermula. Jadi ini kita ingin bawakan perbincangannya bersama dengan dua tetamu kita untuk kita perkenalkan secara panggilan video. Kita bersama Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua yang merupakan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Fakulti Kejuruteraan UPM, dan Profesor Dr. Rosmi Ismail, Profesor Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Setara di UKM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua yang akan studi bersama kita. Mungkin saya nak mulakan dengan Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua berkaitan dengan statistik kemalangan ini. Apa yang boleh kita fahami? Kerana kita tahu ianya ada Ops Selamat yang telah pun dilancarkan. Pelbagai kempen juga telah pun diberikan education kepada semua kan. Kenapa masih lagi meningkat dari sudut penggunaan jalan raya, keselamatan jalan raya ni, Profesor Madya? Okey, selamat pagi dan selamat Hari Raya. Saya rasa sekali ini kadar kematian tu ataupun bilangan kematian tu amat tinggi lah berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, termasuk sebelum ada COVID-19. Salah satu sebab mengapa kadar kematian itu meningkat adalah sebab kali ini kita nampak ada banyak kenderaan, high number of traffic. Kita jangka lebih kurang ada 2.5 juta traffic di atas jalan raya. So jika kita tengok apa dah dibuat oleh pihak yang berkuasa macam traffic police tu, saya rasa mereka mesti fikir cara yang ataupun format yang baru. Mereka tak boleh guna format yang lama. So mereka mesti cari strategi yang baru, teknik yang baru. Apa yang saya nampak tu ada sedikit perubahan lah, tapi mungkin tak dapat buat dengan cukupnya. Ialah mereka guna drone untuk mengawas lalu lintas. Okay, so saya harap
di masa depan, masa yang akan datang atau off lagi itu, mungkin raya Cina kan dan sebagainya itu. So mereka mesti mempertingkatkan dan memperbanyakkan penggunaan teknologi baru, termasuk drone itu. Baru ini kita nampak dia pada kesan. Itu dia dari segi teknologi. Mungkin Profesor Dr. Rosmina mungkin meninjau dari perspektif yang agak berbeza tentang konteks psikologi dan manusiawi itu sendiri. Mungkin ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki dan apa mungkin natijahnya. Silakan Profesor. Terima kasih Saudara Fitri dan Hanif. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Nabil Cahaya. Baik, berhubung dengan persoalan tersebut, saya rasa yang mengendalikan mesin ataupun kenderaannya adalah manusia. Lainlah kalau kita ada sistem macam Dr. Lau sebut tadi, ada monitoring system ataupun pemandu driver ataupun pemandu manusia. Itu lainlah. Cara ni yang mengendalikan kenderaan adalah manusia. Jadi manusia dia ada elemen-elemen psikologi. Ada emosi, ada perasaan dan sebagainya, ada marah. So ada elemen kognitif, kemampuan berfikir, ada elemen emosi untuk berhadapan dengan situasi dan sebagainya. Juga penting adalah sikap. Itu adalah yang paling penting sekali. Dan kalau kita lihat daripada statistik tadi, majoriti adalah kemalangan yang melibatkan motosikal sebenarnya. Kalau lihat pada data 2019, 7 daripada 10 kemalangan adalah melibatkan motosikal dan pembonceng. Dan data terbaru kita pada Ops yang terkini ni adalah setiap 3 kemalangan, 2 adalah motosikal. Dia bertambah daripada 70% kepada 80% ataupun lebih. Maksudnya yang menjadi mangsa sekarang ni adalah pemandu, bukan pemandu adalah penunggang motosikal dan pembonceng. Jadi kita kena buat sesuatu dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat cadangan yang disebut oleh Dr. Lau, salah satu daripada inisiatif yang kita kena buat dari segi penggunaan teknologi. Tapi saya rasa untuk berhadapan dengan manusia yang saya kata tadi ada elemen psikologi ni, kita kena buat sesuatu lah. Misalnya way forward ni kita boleh cadangkan adalah sekarang kerajaan telah memberikan subsidi seperti toll free kan untuk menggalakkan orang balik kampung. Bila peluang ini ada, mana orang seolah-olah macam kelkatu keluar daripada saraf. Berpusu-pusu keluar untuk balik kampung sebab nak kejar tol percuma. Jadi kalau saya cadangkan, why not kita gunakan terbalik itu, kita gunakan subsidi tadi untuk menggalakkan penunggang motosikal menggunakan public transport. Misalnya bagi tiket percuma kepada mereka, jangan guna motosikal sebab motosikal ni bahaya. Sebab dia beroda 2 dan tendensi untuk kemalangan adalah sangat tinggi. Oleh itu, kalau kerajaan boleh fikirkan daripada 80, saya difahamkan ada 80 juta kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan untuk memberi tol free tadi kan, subsidi. Nak kita tukar duit 80 juta tu, berikan tiket percuma, train percuma, bas percuma kepada orang-orang yang tidak mampu balik kampung, hanya mampu bawa motosikal, bagi mereka peluang ini untuk mereka lebih selamat balik dalam keadaan yang lebih selamat. Maksudnya mengurangkanlah penggunaan motosikal tu kerana lebih membahaya dari sudut statistiknya, Prof. Juga ada implikasi juga kepada aspek kewangan dan untuk membantu mereka ni. Mungkin kembali pada doktor nak tanya, mungkin ruang apa lagi yang kita lihat ada kekurangan? Mungkin di jalan-jalan persekutuan ke, di mana-mana ke, dan juga mungkin kawasan memang kita tahu ini memang kawasan yang panas, jadi perlu ada penambahan pembesaran jalan ke atau apa lagi untuk fokus pada kawasan-kawasan yang berbahaya ni, doktor? Apa yang saya faham, kebanyakan kemalangan yang melibatkan motosikal tu, dia bukan motosikal yang datang dari KL. Dia adalah motosikal yang tempatan di kampung ke, di pekan ke tu, yang mereka yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. So yang kita boleh nampak sebenarnya pembinaan jalan raya di Malaysia tu memang kita ikut British punya standard. Cantik. Kita nampak cantik. Orang luar dari Cambodia ke dari Vietnam, mereka pun bagi tahu cantik dia berjalan, tapi jika kita fikir dengan betulnya, jalan yang kita bina tu memang dia tak sesuai digunakan oleh motosikal. Mereka seolah-olah mereka dah diketepikan, dan kita nampak ada banyak kebahayaan bila mereka berkongsi jalan raya, space dengan kenderaan.
hari biasa macam tu, dari hari ke during ops selamat tu, kita nampak keadaan tu lagi kritikal. Lagi kritikal. So that's why jika kita tak dapat mengurangkan motosikal semasa raya tu, musim raya tu, kita mesti bagi tahu mereka tu kebayaan ni, dan jika boleh pihak kerajaan tu perlu mesti fikirlah. Mungkin dah sampai masa kita mesti fikir macam mana kita nak ubah sesuaikan pembinaan jalan raya supaya kita ada space yang tersendiri bagi khas kepada penggunaan motosikal. Okey, Dr. Lau, Prof, kita nak saksikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan satu tinjauan penggunaan unit drone dalam Ops Selamat 18 yang baru-baru ini telah pun digunakan oleh pihak PDRM untuk memantau berkenaan dengan kesesakan lalu lintas ini. Jom. Selepas 2 tahun tidak dapat beraya bersama, sambutan Aidilfitri tahun ini luar biasa meriahnya. Rakyat Malaysia dapat pulang ke kampung halaman bagi meraihkannya bersama keluarga. Disebabkan itu, jumlah kenderaan turut meningkat. Mengikut statistik daripada Polis Diraja Malaysia PDRM pada Sabtu lalu, sebanyak 4.7 juta kenderaan berada di lebuh raya yang menyebabkan aliran trafik bergerak perlahan. Ini juga meningkatkan kebarangkalian. Orang ramai melanggar undang-undang di jalan raya. Sebanyak 135 kemalangan maut dan 141 kematian direkodkan di seluruh negara sepanjang tempoh 8 hari Ops Selamat dilancarkan. Mengambil langkah proaktif, PDRM melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik bekerjasama dengan Pasukan Gerakan Udara menggunakan sistem drone untuk memantau serta mengenal pasti kesalahan pengguna jalan raya. Sebanyak 257,808 saman dikeluarkan dari 29 April sehingga 6 Mei. Bertugas selama 3 tahun, di bahagian operasi risik unit drone PDRM, Inspektor Nitas Kamilus cekap mengendalikan drone. Mula terlibat sejak 2016, bukan calang-calang orang boleh melakukannya kerana memerlukan kemahiran tertentu. Keupayaan drone berkuasa tinggi mampu mengecam kenderaan yang melakukan kesalahan dari ketinggian 200 meter dengan gambar berdefinisi tinggi. Jarak penerbangan sehingga 2 km dari titik permulaan, drone ini mampu melihat dengan jelas ragam pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang. Ketika tinjauan pengawasan dilakukan di lebuh raya Plus arah utara, kru MHI dapat melihat ada pemandu yang memandu secara bahaya dan juga menggunakan lorong kecemasan. Namun pihak polis tidak menahan kenderaan itu kerana bimbang akan mengganggu aliran trafik. Sebaliknya, surat saman akan dihantar terus ke rumah. Penggunaan ni memang sangat berkesanlah untuk PDRM sebagai bukti yang kita dapat lihat daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Sepanjang kita punya penglibatan dalam operasi Ops Selamat ni, lebih daripada saya boleh kata dalam 80 kes kita dapat sepanjang ni. Bagi orang ramai, sejak mengetahui kaedah drone dalam Ops Selamat ini, mereka kini lebih berwaspada dalam mematuhi undang-undang. Namun ada segelintir yang degil. Bagi saya memang bagus jugalah sebab hari itu saya baru balik daripada Penang Tengaka. Memang ada lagi orang yang suka-suka guna laluan kecemasan ni. Tapi baguslah ada polis guna drone untuk tangkap kesalahan diorang ni pada muka. Kita telah utiliskan sepenuhnya unit drone daripada PGU, Pasukan Gerakan Udara, di mana sebanyak 4 unit drone telah digunakan dalam proses penguatkuasaan melibatkan kesalahan motong Q dan juga menggunakan lorong kecemasan.
So kita telah atur gerakkan unit drone kita ni di semua sektor tengah, utara, selatan dan timur. Baik Tuan, kiranya drone ni boleh ikut kenderaan yang buat salah dekat jalan raya ni? Betul. Kita punya drone ni kita ada smart tracking dan dia akan track kenderaan yang kita target lah sepanjang perjalanan tu. Baik, penggunaan drone dalam ops selamat merupakan salah satu daripada alternatif yang lebih efisien bagi mengenal pasti pesalah undang-undang di lebuh raya khususnya. Namun segala usaha-usaha ini akan menjadi sia-sia sekiranya kita sebagai pengguna jalan raya tiada langsung rasa tanggungjawab dan tidak berhemah ketika memandu. Tapi nak buat macam mana? Kesalahan pun dah dibuat dan dah direkodkan dah pun. Nak buat macam mana lagi? Kita nak undurkan masa pun dah tak boleh. Jadi berbahagialah dengan surat cinta yang bakal diterima. Saya Asri Badrun untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Biasa kita tengok polis tu di sebalik tiang kan. Ni daripada atas dan tak perasan, nanti surat saman sampai ke rumah. Itu yang dikatakan oleh Dr. Lau tadi. Okey, kita ada sedikit saja. Kita masih lagi bersama dengan Prof dan juga Dr. Lau. Sedikit berkaitan dengan apa yang boleh dirangkumkan untuk Ops Selamat pada kali ini dan juga kempen keselamatan jalan raya. Silakan Prof terlebih dahulu. Okey, untuk saya rasa untuk tahun ini dan akan datang, kita kena fikirkan satu cara baru atau way forward. Antaranya adalah mungkin memperkenalkan semula sistem demerit point ataupun point kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang pemandu itu. Misal kata surat saman, berapa kali dia dapat surat saman dan sebagainya. Kita anggap itu satu point bagi satu kesalahan ataupun kesalahan yang berat boleh double, boleh triple point dia. Dan satu masa bila dia cukup jumlah point tertentu, mungkin pemandu ini dihalang daripada memandu ataupun biasanya ditarik sebab dia dianggap sebagai berbahaya kepada pengguna jalan raya lain. Yang keduanya, mungkin kita kena mengambil kira aspek sistem baru yang biasanya dalam Islam ada sistem ni telah lama disebut, iaitu sistem diat, iaitu sistem pampasan. Maknanya sesiapa yang menjadi penyebab kepada kemalangan ataupun kecederaan, kemalangan dan sebagainya, dia perlu membayar pampasan kepada mangsa. Jadi orang akan takut saya rasa kalau kita memperkenalkan sistem diat ini ataupun sistem pampasan ini. Setiap kesalahan yang dilakukan menyebabkan kecederaan atau kematian, dia perlu membayar. Misalnya kalau patah kaki berapa ribu, berapa juta dan sebagainya. Jadi ini saya rasa salah satu lagi inisiatif yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kesedaran lah bahawa isu kemalangan ni adalah saat kita perlu pandai serius lah. Dan akhir sekali mungkin kita boleh menambahkan lagi lorong-lorong motosikal yang berada di seluruh Malaysia. Sebab bila motosikal masuk ke dalam highway ataupun ke lorong-lorong yang lebih laju, dia agak berbahaya. Jadi kerajaan kena mengambil inisiatif itulah untuk menambahkan lagi lorong-lorong motosikal. Prof, terima kasih. Dr. Lau, sedikit mungkin? Okey, tentang penggunaan drone tu, saya ada cadangan lah. Cadangan ialah mungkin pada masa depan tu mereka boleh fikir menggunakan upgradekan model yang lebih canggih, terutama dari segi jangka hayat bateri. Okay, sebab tadi mereka kata hanya boleh cover 2 km, agak pendek lah. Okay. Yang kedua ialah selain daripada penggunaan drone tu, mereka pun pihak berkuasa pun boleh fikir menggunakan cara kaedah big data. Okey, terutama untuk guna big data untuk mengawas ataupun manage frequent offenders. So kita dah pastilah siapa mereka dan sebagainya. So biasa kita tengoklah ada group bully ke, case bully ke. Biasa mereka mesti ada banyak saman. Tak lari. So that's why mungkin kita mesti ada satu sistem dapat mengawal mereka. Betul. Database tu penting ya, Doktor ya? Yes. Itu saya pernah cadangkan. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kami.
Okey, demikian dengan Profesor Mahir Dr. Lau Teck Hua dan juga Profesor Dr. Rosmi Ismail memberikan fikrah dan juga cadangan mereka. Masa yang singkat ini tapi kita nampak macam mana hala tuju untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, kita nak berteriak seketika selepas ni ada persembahan istimewa dan juga sedikit yang malar segar akan bawakan hanya Komposer Esatan selepas ini dia. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Petri, silakan. Sebab saya tahu tak sama ni. Bersama dengan komposer Esatan yang sangat dihormati. Ya, betul. Dalam peminat muzik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia masih lagi cerdas ya, kreatif. Ya. Alhamdulillah. Tiga lah. Tapi memang nampak, dan kita perkenalkan juga Encik Abdullah bersama dengan kita juga. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, ini hari raya ni. Maksudnya sinonim. Bukan nak cerita macam-macam tentang Esatan kan? Tapi hari ini kita fokus raya. Lagu-lagu memang evergreen ya. Dah lebih 30 tahun semua. Macam mana mungkin zaman tu ketika zaman kemuncak agaknya? Sebab itu idea melimpah ruah situ. Saya rasa idea tu anytime boleh datang. Sebab kita kerja apa yang kita nak, kita buat. Pasal dulu macam zaman Tan Sri P. Ramlee dulu, dia nak tempat sunyi. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang semua kereta pun ada kereta melintas. Jadi malah kena kerja buat apa yang dia nak itu je. Okey, maksudnya bila hari raya kan sekarang kan memang banyak lagu yang malas segar yang kerap dipermainkan. Sebagai seorang Esatan itu sendiri mendengar lagu ni masih lagi relevan sampai ke sekarang ni, macam mana ni? Okey, saya tak boleh komen orang punya lagu. Okey. Pasal lagu insya-Allah lagu okey. Pasal lagu yang popular tu 4-5 tahun baru popular. Okey. Bukan setahun aja. Dia bukan terus ambil masa. 4-5 tahun. Tapi yalah, kita berdebat semua katanya jiwa. Sebab raya ni kan orang Melayu, dia tak boleh itu betul. Nak dapatkan jiwa Melayu tu macam mana supaya bila kena dengan jiwa dengan apa yang kita makan, apa yang kita rasa semua, dia akan bertahan. Itu betul, saya agree. Okey, pasal lagu Melayu, kalau boleh jangan tiru Mak Saleh lagu lah. Pasal apa dia ada rap semua tak payahlah. Kita orang Melayu, akhirnya Melayu. Kalau Mak Saleh punya, dia ada Christmas untuk dia orang. Itu biar raya dia orang. Biar raya dia orang. Kita Melayu, mesti ada jiwa Melayu, itu yang betul. Walaupun peredaran zaman. Tak kisah. So saya kompil lagu macam Salam Hari Fitri. Lagu baru zaman lebih lah. Dia walaupun dia lagu pop, tapi lagu asli tu tetap masuk. Itu dia. Tetapi kan sebenarnya dengan Encik Abdullah, orang muda. Okey, kita duduk sebelah tu okey. Okey. Duduk sebelah legend. Okey. Macam anda sendiri macam mana? Bila kita terima banyak persembahan kan. Jadi pasti nak pilih lagu yang sesuai dan mungkin tengok khalayak juga lah ya. Yang datang tu mungkin tengok orang yang terhormat ke, pasti kita ada lagu yang sesuai dinyanyikan. Macam mana Encik? Macam saya boleh katakan kita menyanyi. Okey. Bagi saya menyanyi ni yalah tengok pada pendengar juga. Kan kita pun tak boleh nak cakap lagu tu orang ni minat, orang tu minat. So kita sebagai penyanyi menyanyi jelah dengan seikhlas hati. Lagu raya yang paling awak gemari daripada Esatan ni yang mana satu? Confirm lah Salam Aidilfitri. Kenapa? Kenapa je? Suara dia macam sama. Ceritalah. Tak ada. Masuklah. Tapi kalau cerita itu je lah. Mungkin kami ada tertinggal lagu mana yang seni karya Esatan yang betul-betul sampai sekarang. DJ Dave lagu. DJ Dave. Suleiman. Sila Majid. Wow. Sila Majid. Dan. Itu lagu saya. Saya orang yang minta apa yang jenis yang minta saya akan adakan. Dan jazz. Pop ada pop. Zaman asli ada asli. Suleiman ada. Azin Aziz semua. Dia punya kehebatannya lagu tu pop tapi dia sesuai dengan jiwa Melayu. Betul, itu jiwa Melayu, betul. Walaupun dan balik Melayu balik. Okey. So dia jazz tapi balik Melayu. Padahal kita ada Melayu, feel. Okey, maksudnya kekuatan lagu yang digubah itu adalah berdasarkan kepada penyanyi juga? Yes, betul. Itu dia. Dan mungkin kelebihannya kerana boleh cipta lagu, boleh buat muzik, susunan muzik diterbitkan. Jadi kelebihanlah supaya dapat mencorakkan lagu itu. Bagaimana raya tahun ini bagi seorang Esatan? Saya rasa biasa je lah.
Pasal apa? Nak cakap apa kan? Masih tanya, kan, ya? Masih mengajar ke? Masih nak pakai ilmu ke? Saya sebenarnya nak mengajar. Tapi tak ada tempat untuk mengajar. Betul, saya nak mengajar. Pasal apa? Sorry lah, orang maju kita ni kurang benda ni. Muzik ni dia tak ada. Sepatutnya muzik dulu. Baru bayar. Dia main bayar dulu. Tapi kerja muzik macam RTM apa di sini tengok skor. Dia boleh baca kejap. Betul tak? Ilmu muzik itu yang saya nak ajar. Tapi tak ada tempat. Kena ni kita kena dokumentasikan. Macam Jay sendiri boleh nyanyi, boleh ni juga. Boleh. Saya boleh main muzik. Macam secara formal kan? Tak ada sangat. Dia kerja kat UKM, apa susah? UPM. UPM. Okey, kejap lagi ilmu juga. Sebentar lagi je akan mendengarkan lagu Salam Aidilfitri. Kita nak dengar ni suara yang betul-betul macam zaman ni. Okey, kita dah berada di penghujung malangnya. Kita banyak sebenarnya nak kongsikan, tapi kalau boleh secara langsung ucapan Hari Raya daripada Esatan dan UJ, silakan. Saya mengucapkan selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih banyak. Masa zaman dulu banyak terima kad raya. Kad raya. Kad raya dulu, sekarang tak ada. Fitri masih banyak terima. Jay, silakan ucapan rayanya. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada siapa yang balik ke kampung hari ni ke besok ke, hati-hati di jalan raya. Okey, Jay kan bersedia untuk menyanyi. InsyaAllah. Ada penari ya? Tak ada. Ini lagu ni sikit melo kan. KJ boleh sediakan mengambil tempat ni. Alright, okey. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia ini pada hari ini sepanjang 1 jam. Esok kita akan kembali siaran dengan topik ini, iaitu gejala ringan penyakit, apa yang perlu diawasi. Saya penyakit sekarang ni penyakit cintakan seni. Oh, awak sekarang ni? Mentang-mentang ada Esatan. Ni nak minta bekerjasama lah ni. InsyaAllah. Okay. Kan? Terima kasih sekali lagi lah. Okay. Tinggalkan dengan salam Aidilfitri. Senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Pada benda